Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Nur Akilah Syara'i binti Ayub, nombor kad matrik 290219. Okey, dalam kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Azri bin Nasiruddin 290384 dan Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul 290407. Okey, dalam kami punya assignment untuk GMGF 2023 pentadbiran kewangan. Okey, tugasan kami telah memilih soalan satu, iaitu laporan audit yang melaporkan isu berkaitan dengan keterisan perolehan dan pelanggaran SOP bagi menganalisis salah laku yang terdapat dalam laporan audit. Okey, salah laku dalam audit ni. Okey, perauditan boleh ditakbirkan sebagai suatu pemeriksaan, analisa dan nilaian berterusan dan sistematik ke atas penyata kewangan, rekod, operasi dan pentadbiran sesuatu organisasi bagi menentukan sama ada prinsip-prinsip perakaunan, polisi pengurusan, peraturan dan prosedur dipatuhi. Okey, Okay, kes yang berkaitan dengan isu dalam laporan audit ialah kes YNDB. YNDB ditubuhkan pada asalnya sebagai Terengganu Investment Authority TIN pada tahun 2008. Ia merupakan sebuah badan berkanun pelaburan negeri itu. Pada tahun 2009, ia telah diambil alih oleh kerajaan pusat dan telah diubah nama menjadi One Malaysia Development Berhad YMDB, sejajar dengan penjenamaan Satu Malaysia yang diasaskan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Okay, kes YNDB ni antara kontroversi yang terpalit kepada kes YNDB adalah isu pembelian tanah TRS oleh tabung haji, isu pelaburan kabel SP dalam YNDB, isu bilion ringgit dalam Ekor Perdana Menteri dan isu pemencatan medis sebagai timbalan Perdana Menteri dan kaitannya dengan YNDB. YNDB telah diaudit dan disiasat kerana YNDB telah diminta untuk disiasat oleh audit kewangan. Okey, ini berkaitan dengan kes rasuah. Rasuah adalah tindakan yang tidak jujur atau penipuan oleh mereka yang berkuasa. Rasuah menawarkan atau memberi dan menerima benda yang bernilai dengan tujuan untuk menerus seorang itu untuk bertindak dan memberi penghargaan kepada seorang kerana telah bertindak. Kesan rasuah ni amalan rasuah yang mempunyai kesan yang merosaklah kepada masyarakat dan negara. Masyarakat akan mengalami kejatuhan moral dan kurang kepercayaan terhadap institusi, sementara ekonomi juga akan terjejas oleh ketidaksamarataan dan ketidakadilan dalam sesuatu institusi itu sendiri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrin bin Nasiruddin, nombor matrik 290384. Pada bahagian ini saya akan mengulas berkaitan nilai integriti di kalangan penjawat awam dan prosedur atau aliran penyiasatan bagi 3 agensi kerajaan. Yang pertama, Ketua Audit Negara KAN. Yang kedua, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PSC. Dan yang ketiga adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Memperkasakan nilai-nilai etika dan budaya di kalangan penjawat awam bukanlah satu perkara yang barulah di dalam negara kita. Seorang penjawat awam haruslah berlaku jujur dan amanah, di samping ikhlas berkhidmat demi kepentingan awam. Hakisan nilai integriti di kalangan penjawat awam akan mengakibatkan kepincangan dalam sesebuah pentadbiran ataupun organisasi. Contoh salah laku yang kerap dilaporkan di negara ini di kalangan penjawat awam adalah, yang pertama adalah salah guna kuasa. Ini contoh, kita boleh mengambil kes beberapa kes, contoh kes YMDB berkaitan dengan salah guna kuasa. Yang kedua, rasuah. Rasuah kes adalah satu kes yang banyak membabitkan bahagian penguatkuasaan polis, seperti polis, PBT contohnya, pihak berkuasa tempatan.
Dan yang ketiga adalah penyelewengan wang perolehan. Contoh, beberapa pegawai TLDM yang disabitkan kesalahan berkenaan dengan penyelewengan pembelian perkakasan alat ganti kapal TLDM milik negara kita. Prosedur penyiasatan. Penyiasatan adalah merupakan satu proses yang kompleks bagi kita mendapatkan sebarang maklumat ataupun apa-apa keputusan mengenai sesuatu masalah atau kes atau bahan bukti, sama ada ianya secara bertulis maupun secara lisan. Pihak berkuasa, jabatan dan agensi kerajaan sudah pastilah mempunyai prosedur-prosedurnya yang tersendiri yang perlu mereka patuhi. Saya akan rungkaikan berkenaan prosedur yang dipraktikkan oleh 3 agensi kerajaan, iaitu KAN, Ketua Audit Negara, PAC, Kira-kira Wang Awam, dan yang ketiga agensi SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Prosedur bagi jabatan Ketua Audit Negara, mereka mengamalkan 3 langkah perancangan. 3 langkah itu perancangan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pelaporan. Pada sesi perancangan terdapat 2 bahagian utama yang merangkumi penyediaan rancangan audit itu sendiri dan juga anggaran belanjawan. Bahagian yang kedua adalah pelaksanaan. Sebelum sesi pengauditan dijalankan, entrance conference akan dilaksanakan bersama dengan pihak auditor agar objektif pengauditan itu dapat dijelaskanlah. Dan yang ketiga adalah pelaporan. Pada kebiasaannya, laporan hasil dari pengauditan akan berhubung kaitlah dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan atau kementerian, terutama berkaitan dengan akaun dan program-program yang mereka jalankan, serta ulasan dan cadangan dari Ketua Audit Negara. Prosedur penyiasatan PAC. Okey. Yang pertama, laporan Ketua Audit Negara dibentangkan di Dewan Rakyat. Taklimat laporan Ketua Audit Negara diadakan oleh Ketua Audit Negara kepada PAC. Kemudian yang ketiga, pemilihan tajuk daripada laporan Ketua Audit Negara oleh PAC. Dan seterusnya, proceeding dengan penyertaan kementerian ataupun agensi yang berkenaan, menjalankan housekeeping untuk menyemak draft laporan daripada PAC, pembentangan laporan PAC di Dewan Rakyat, dan yang terakhir adalah melaporkan laporan PAC ke portal PAC dan menghantar laporan tersebut ke PAC ke Kementerian Kewangan. Okey, agensi yang terakhir adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Prosedur yang dipraktikkan oleh SPRM adalah selepas mereka mendapat maklumat atau apa-apa aduan, jawatan kuasa akan menilai maklumat tersebut untuk memastikan adakah kes tersebut mempunyai berunsur rasuah ataupun tidak mempunyai unsur rasuah selepas mereka melakukan siasatan. Jika aduan tersebut tidak mempunyai sebarang unsur-unsur rasuah, maka kes tersebut akan dihapuskan, atau jika ada terdapat salah laku lain yang tapi tidak berkaitan dengan SPRM, mereka akan rujuk kepada jabatan yang berkenaan. Namun jika kes tersebut mempunyai unsur-unsur rasuah, SPRM akan mengambil tindakan, akan melakukan siasatan. Kemudian bahagian perundangan dan pendakwaan.
ataupun Jabatan Peguam Negara akan melaksanakan pendakwaan ataupun menentukan pendakwaan ataupun tanpa pendakwaan kes tersebut. Sekian pembentangan daripada saya berkaitan integriti di kalangan pejabat awam dan prosedur yang diamalkan oleh agensi-agensi kerajaan berkaitan penyiasatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul. Nombor matrik saya 290407. Hari ini saya akan membentangkan tentang tahap profesionalisme 3 institusi dalam kes pelanggaran perolehan yang berlaku di dalam negara kita. Yang pertama, institusi Ketua Audit Negara. Tahap profesionalisme yang pertama untuk Ketua Audit Negara ialah integriti. Ketua Audit Negara perlu menunjukkan integriti yang tinggi dalam semua aspek. Mereka harus menjalankan audit tanpa campur tangan ahli politik atau mana-mana pihak. Yang kedua, Ketua Audit Negara harus mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang perolehan, termasuk peraturan-peraturan, proses-proses dan amalan terbaik dalam perolehan. Ini membolehkan beliau mengenal pasti isu-isu risiko yang berkaitan. Yang ketiga, kita tengok Ketua Audit Negara harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan berkesan. Beliau juga perlu menganalisis data dengan bijak untuk mengenal pasti penyalahgunaan dalam perolehan. Keempat, mereka perlu berpegang pada standard audit yang dikeluarkan oleh Badan Audit Negara. Dan yang kelima, yang terakhir, Ketua Audit Negara harus bebas dan tidak terlibat dalam isu-isu berkaitan dengan perolehan yang mereka audit. Institusi yang kedua adalah Jawatan Kuasa Kira-kira, PAC. Kita tengok nombor 1 dengan 2 sama juga macam Ketua Audit Negara, iaitu integriti dan pengetahuan yang luas lah. Yang ketiga, PAC perlu melihat jangka panjang dalam audit perolehan, termasuk cara-cara untuk memperbaiki sistem perolehan dan mengurangkan risiko penyalahgunaan pada masa akan datang. Yang keempat, ahli PAC juga harus bebas daripada pengaruh politik atau tekanan daripada luar, perlu beribawa dalam menjalankan tugas mereka. Institusi yang ketiga adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, iaitu SPRM. Pertama, kaki tangan SPRM ini telah dilatih dengan baik dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang undang-undang rasuah, proses penyiasatan dan taktik penyiasatan untuk mereka siasat kes pelanggaran perolehan. Yang kedua, SPRM beroperasi dengan mematuhi undang-undang yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penyiasatan. Yang ketiga, SPRM dapat menjaga rahsia dalam penyiasatan sambil memastikan transpirasi dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir untuk SPRM ialah SPRM perlu melakukan semua individu dengan sama rata, hak sama rata di bawah undang-undang tanpa mengambil kira kedudukan seseorang atau pengaruh mereka. Kesimpulan yang dapat dibuat, usaha untuk mencegah keterisan dalam sistem perolehan negara adalah usaha yang berterusan yang melibatkan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam perolehan awam. Ia amatlah penting untuk menjaga keadilan, ketelusan dan integriti untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahawa sistem perolehan negara kita berjalan dengan cekap dan adil. Ini sangat penting untuk menangani ketirisan secara proaktif dan memastikan penggunaan dana awam yang lebih berkesan. Ia sekaligus dapat menyumbangkan pembangunan ekonomi dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih.